Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid. Okey, saya harap awak semua dalam keadaan sihat. Okey, baik, tahniah. Tahniah dan ucapan terima kasih, syabas. Okey, kerana awak bersedia untuk belajar untuk tajuk hari ini. Okey, hari ini kita akan ke unit 22 dengan tajuknya Mari Nyamankan Udara. Okey, cikgu rasa terawang-awang tengok latar belakang kita hari ni. Okey, seolah-olah terbang. Okey, tengah terbang. Okey, baik, mari kita tengok apakah objektif pembelajaran kita. Baik, hari ini awak akan membina pelbagai ayat dalam perenggan dengan menggunakan penanda wacana. Okey, di sini awak akan bina pelbagai ayat. Okey, ayat apa yang kita nak kena bina? Nanti lepas ni saya akan terangkan. Okey, kemudian gunakan penanda wacana. Kedua-dua ni ayat dan penanda wacana ni selalu kita guna, betul tak? Okey, mari kita tengok ayat. Okey, sini sekadar ulang kaji ya. Okey, ayat ni terbahagi kepada 3 perkara. Yang pertama jenis ayat, yang kedua ragam ayat dan yang ketiga bentuk ayat. Okey, apakah itu contoh jenis ayat? Okey, ayat penyata, ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah ialah jenis ayat. Okey, di mana kalau ayat penyata tu kita menyatakan sesuatu. Maksudnya tak ada soalan dekat dalam tu. Kita bagi tahu. Okey, kita bagi fakta pada orang tu ya. Manakala ayat tanya mesti di hujungnya diakhiri dengan tanda soal. Okey, kemudian ayat seru ada tanda seru. Ayat perintah dia ada guna perkataan ayat perintah macam mana? Tolong jemput, sila, jangan, dilarang. Itu adalah ayat perintah. Okay? Ragam ayat ni macam mana pula? Ayat aktif, ayat pasif, ayat songsang. Okay, ayat aktif ni macam mana? Ayat aktif ni apa? Ada imbuhan men kan, menggunakan imbuhan men. Manakala ayat pasif ni imbuhan di. Okey, kita terbalikkan. Okey, kemudian ayat songsang ni daripada ayat biasa. Okey, ayat biasa biasanya subjek di depan, predikat di belakang. Tapi kalau ayat songsang predikat di depan, subjek di belakang. Itu ayat songsang. Kita pernah belajar untuk tajuk-tajuk sebelum ni. Jadi ini adalah sekadar ulang kaji sahaja. Baik, bentuk ayat ada 2, iaitu ayat tunggal dan juga ayat majmuk. Ya, ini adalah contoh-contoh ayat yang kita akan guna pada hari ini. Okey, kemudian apa pula penanda wacana? Okey, penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur, menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain, satu isi dengan isi yang lain dan satu idea dengan idea yang lain. Itu adalah fungsi penanda wacana. Ya, dan juga kita selalu gunakan penanda wacana ni semasa memulakan perenggan. Terutamanya bila kita nak buat ulasan, kita akan guna apa? Antaranya, sebagainya, apa lagi? Seterusnya, di samping itu, akhir sekali, kesimpulan. Itu adalah contoh-contoh penanda wacana yang sering kita gunakan semasa menghasilkan ulasan. Sebab jarang awak gunakan penanda wacana dalam karangan biasa, betul tak? Awak banyak guna dalam penanda wacana. Tapi sebenarnya penanda wacana ni sangat bagus kita guna untuk dua-dua. Sebab apa? Dia bagikan awak idea. Lagi cantikkan ayat awak dalam karangan dia. Sebenarnya bagus. Okey, baik. Sekarang barulah kita masuk ke tajuk kita. Muka surat 130. Okey, tajuknya Mari Nyamankan Udara. Okey, berdasarkan gambar yang awak tengok ni. Okey, di gambar ni lah kita akan dapatkan maklumat. Dan juga kita kena guna perkataan yang telah dibagi dalam gambar. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, tajuk kita hari ni lah Mari Nyamankan Udara. Jadi itu adalah tajuk untuk cerita kita juga pada hari ini. Okey, tengok gambar yang pertama. Perkataan yang dibagi kat situ aduhai. Aduhai ini ialah kata apa?
Aduhai ini ialah kata seru. Okey, aduhai. Itulah contoh kata seru. Kemudian, tengok gambar yang ini. Nampak tak? Dia tulis idea. Selepas itu. Selepas itu ni ialah penanda wacana. Ya. Okey, mari. Gambar yang ketiga, mari. Mari ialah kata perintah. Jadi kita boleh buat ayat perintah dekat situ. Okey. Dan gambar yang keempat, seterusnya. Seterusnya ialah penanda wacana. Mana? Ada tanda soal. Mana? Ni ialah kata tanya. Ya, ataupun boleh kita buat ayat tanya. Okey, gambar yang terakhir. Akhirnya. Kesimpulannya. Ini ialah penanda wacana. Okey. Jadi aktiviti kita hari ini membina pelbagai ayat dalam perenggan dengan menggunakan penanda wacana. Okey, tadi saya dah sebutkan jenis-jenis ayat yang kita akan buat. Jadi betul tak dekat belakang, dekat gambar yang ni? Okey, macam aduhai, mari, mana, itu adalah jenis ayat dia, pelbagai jenis ayat. Okey. Mari kita ke gambar yang pertama. Okey, daripada gambar yang pertama, apakah maklumat pertama yang kita boleh dapat? Tengok gambar budak lelaki ni. Dia tengok apa? Kita panggil ni pemencik air di kawasan padang. Tengok muka dia berpeluh, dahi dia pun berpeluh. Jadi awak rasa ni dia ada di mana? Di kawasan pondok ataupun wakaf di dalam kawasan sekolah. Kenapa saya kata dalam kawasan sekolah? Tengoklah baju dia. Pakai baju sekolah kan? Okey, jadi maklumatnya pertama aduhai. Okey, aduhai tu kita dapat daripada gambar. Termenung, okey, dia duduk termenung. Memandang, loceng berbunyi, sungul. Okey, ini adalah maklumat yang kita boleh hasilkan ayat. Daripada ayat barulah kita tulis dalam bentuk perenggan. Okey, ayat yang pertama. Aduhai, panasnya hari ini. Keluh Izuni. Wajahnya dibasahi peluh. Dia termenung sendirian di wakaf sambil memandang alat pemecik air di padang. Loceng berbunyi menandakan waktu rehat telah tamat. Izuni melangkah masuk ke kelasnya dengan wajah yang sugul. Kenapa? Sebab kenapa wajah dia tak ceria? Sungguh ni adalah muka yang tak ceria ataupun muka yang dalam pemikiran yang banyak fikir. Maksudnya muka dia tak ceria lah. Okey, sebab dia tengah berfikirkan sesuatu ataupun dia sedih. Itu adalah wajah sungul. Dia muka serabut. Okey, baik. Selepas itu gambarnya. Okey, selepas itu tengok gambar dia. Ada idea. Dia ada idea. Lepas tu dia melayari internet. Jadi maklumatnya di sini. Selepas itu penanda wacana ya. Okey, idea sistem pemercik air melayari. Okey, apakah ayatnya? Selepas itu, Izuni dan rakan sekelasnya dikehendaki pergi ke makmal komputer. Mungkin sebab dia ada kelas TMK. Sebab tu dia pergi makmal komputer ya. Okey. Tiba-tiba. Sebab dia ada macam ni. Tiba-tiba lah. Idea. Okey. Tiba-tiba. Dia mendapat idea yang bernas. Dia merancang untuk menghasilkan sistem pemecik air seperti di padang sekolah. Ya. Okey, dia melayari internet untuk mendapatkan maklumat berkaitan dengan sistem tersebut. Okey, gambar yang ketiga. Okey, maklumat dia beri mari. Okey, apa lagi maklumat kita boleh dapat? Mereka tengah bagi duit letak duit dalam tabung. Maksudnya ada tabung lah yang diwujudkan untuk buat sistem ni. Ya, okey. Kemudian ni ialah penanda wacana bersetuju. Mari, mengajak, mencukupi. Okey, dah cukup. Ada 5. Lepas. Okey, kemudian kemudian tu adalah penanda wacana. Okey, kemudian Izuni berjumpa dengan Cikgu Imran untuk membentangkan idea dia. Cikgu Imran bersetuju dengan idea Izuni. Okey, awak apa-apa pun nak buat sesuatu untuk sekolah, kena maklumlah pada cikgu dulu. Okey, kalau tak
cikgu tak tahu pula. Okey, kita sambung. Ayat yang seterusnya. Okey, mari kita adakan satu tabung khas untuk membina sistem ini, cadang Izuni. Saya akan mengajak rakan-rakan yang lain untuk menderma bagi menjayakan projek ini, kata rakan baik Izuni, Aiman. Lama kelamaan, wang kutipan telah mencukupi. Ramai orang yang menderma. Baik, kita tengok gambar yang seterusnya. Okey, ada juga perkataan seterusnya. Seterusnya ialah penanda wacana. Okey, kata lain dekat situ ialah kata tanya, iaitu makna. Okey. Seterusnya, pergi ke kedai bahan binaan, meminta bantuan mana dan jarinya. Okey, ini adalah maklumat yang kita boleh buat sendiri untuk buat ayat. Baik, apakah ayatnya? Seterusnya, Izuni dan rakannya pergi ke kedai bahan binaan untuk membeli bahan-bahan yang diperlukan untuk membina sistem tersebut. Izuni meminta bantuan Cikgu Imran untuk memasang sistem tersebut. Alat ini hendak dipasang di mana? Tanya Cikgu Imran. Ini adalah ayat tanya, ya. Okey, di atas bumbung, Cikgu balas Izuni sambil menunjukkan jarinya ke arah bumbung pondok wakaf. Okey, akhirnya ialah penanda wacana. Akhirnya dipasang, berfungsi dengan baik, selesa, nyaman, gembira, bangga. Okey, apakah ayatnya? Tak keluar. Okey, akhirnya sistem pemecah air siap dipasang. Sistem tersebut berfungsi dengan baik. Kini wakaf sekolah menjadi lebih selesa dan nyaman. Aiman dan rakannya berasa sangat gembira dan bangga kerana dapat menyumbang untuk keselesaan warga sekolah. Jadi, habis maklumat kita dekat situ, ya. Okey. Sekarang kita bahagian kesimpulan saya dah sediakan untuk awak. Jadi, tak perlulah kita ulas dekat situ, ya. Okey, mari kita tengok macam mana untuk awak tulis dalam buku tata bahasa. Okey, macam ni lah. Okey, saya nak awak tulis macam ni. Hari, tarikh jangan lupa. Kemudian tajuk. Lepas tu salin yang ini sahaja. Ya, saya nak awak salin yang ini sahaja. Tak perlu salin yang slide tadi. Tak payah salin. Awak salin yang ini. Kemudian isikan ruangan kosong ni dengan jawapan. Mana yang dapat jawapan? Jawapan dapatlah daripada slide yang sebelum ni. Jadi awak boleh reverse baliklah video ni, ya. Okey, dan tulis dalam buku tata bahasa. Boleh? Jadi itu sahaja kerja sekolah awak pada hari ini, dan juga itu dan sampai sini sahaja kelas kita. InsyaAllah kita berjumpa di kelas yang lain nanti. Okey, jadi Assalamualaikum. Jaga diri, pastikan siap kerja, dan kalau ada masalah boleh berhubung dengan cikgu awak. Okey, kalau tak tahu kena tanya. Baik, itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum. Bye. Stay safe.